3R. Dalam pada itu Samsul berkata daripada 104, 60 kes telah selesai disiasat dan 44 kes masih dalam siasatan. Sementara itu beliau memaklumkan kerajaan tidak merancang mengubah akta khusus berkaitan 3R. Kementerian Perdagangan berpandangan bahawa akta sedia ada sudah cukup bagi kawalan seliaan 3R. So setakat ini 19 kes dituduh di bawah akta sultan, termasuklah kes saya, kes Sanusi, kes Hadi dan juga beberapa kes yang lain. So itu saya kata tempoh hari. So wajarkah kerajaan nak memansuhkan akta ini? Ya, sebelum ini kita bersetuju untuk memansuhkan, tapi melihatkan kepada keadaan yang ada sekarang ini dengan fitnah, dengan apa orang kata caci maki, maki hamun, lepas tu dibuat pula oleh pimpinan parti yang tertinggi tu. Kalau ahli-ahli biasa tu kita boleh cara, kalau walaun kat bawah ni kita fahamlah, tapi ini pimpinan tertinggi dia buat. Pimpinan tertinggi ni tuan-tuan. Jadi daripada keadaan itu, kita rasa sebenarnya bagi saya wajar. Teruskan. Sebenarnya ini cerita lah. Kalau sekiranya akta hasutan itu dimansuhkan, kenapa pembangkang nak sangat akta hasutan itu dimansuhkan? Kalau akta hasutan dimansuhkan tuan-tuan, saya lepas kes. Ini saya cerita terus terang ni. Kalau akta hasutan itu dimansuhkan, saya lepas kes saya. Tapi saya tak nak. Biar akta itu dibiarkan. Sebab bagi saya, kalau kita tenggelam sama-sama. Jom. Kenapa? Kan? So Sanusi nanti insyaAllah. Mana tahu kok kita sama sel. Takkanlah sama sel lah kan. Tapi mana tahu sama penjara kan. Boleh kita jumpa. Sembang-sembang kan. Bukan gaduh. Kita kawan kan. Jangan takut. I've got nothing to lose, man. Don't worry ya. But poinnya macam ni tuan-tuan. Dalam suasana yang ada sekarang ini kan. Dalam keadaan yang ada, kita tengok macam mana pembangkang tu dia dah tak nampak. Dia tak tahu macam mana nak celah atau nak kritik bahagian polisi. Dia cerita bab ni ada alasan tersendiri yang kita tahu kadang-kadang bukan salah kerajaan. Kita tahu bukan masalah kerajaan. Contohnya macam mata wang. Itu USD. Permainan USD dengan dia punya dengan dia punya interest dan sebagainya. Bila kita menyentuh masalah seperti telur tempoh hari, kita dah berjaya import. Ayam tempoh hari, beras tempoh hari. Kerana India tutup shutdown. Dan polisi itu kerana polisi sebelum ini. Yang mana kita tak emphasize kepada pertanian macam saya sebut awal tadi. So, akhirnya kita kata, perkara ini buat masa ini kita biar dahulu sehingga reda. Dan rampant sekali, sangat kuat dan sangat teruk berlaku dekat mana tuan-tuan? Dekat Facebook. Dekat TikTok. Bukan Facebook, dekat TikTok. Malah ada antara pemain-pemain dah ataupun orang ramai memohon supaya TikTok itu di-ban di Malaysia. Bukan saya minta, tapi ada. Di negara-negara, ada beberapa negara yang sekarang ini sudah ban TikTok. Antaranya yang terkini adalah Nepal. Sebelum itu India, US, dia tidak membenarkan pegawai-pejawat awamnya menggunakan TikTok kerana mereka katakan bahawa TikTok ini boleh menjejas, terutama apabila melibatkan data. Kan? So melibatkan data. So India ban TikTok in 2020, Nepal ban Chinese app TikTok. Ramai yang sekarang ini sudah mula. Kalau kita tengok senarai yang saya bawa di dalam senarai ini, ada banyak negara lain yang telah mula ban TikTok ini. Dekat bawah ni kalau saya tunjuk, tak boleh nak. Kalau kita tengok Afghanistan, Australia, Belgium, Canada, Denmark, European Union, India, Latvia, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Taiwan, UK, US dia untuk government servant. Sama ke UK pun untuk government servant. Mereka tidak dibenarkan menggunakan TikTok. Kerana salah satu faktor yang paling besar sebenarnya adalah data. Banyak data-data kita telah dikompromi, dikatakan. Dikompromi. Disebabkan dari itu, kenapa antara sebab TikTok menjadi satu satu platform yang mungkin akan di-ban. Tuan-tuan, kita kena faham satu perkara. Kalau sekiranya TikTok, Meta, YouTube sebagainya tak nak di-ban, simple. Abide by the country's rule. Kalau dia sign dokumen dan sign persetujuan dia untuk abide by the rules, tak ada masalah. Tapi jangan terkejut.
kita pun faham bagaimana kadang-kadang ada setengah-setengah apps ni dia tak nak terlibat, tak nak mengikut regulation yang ada. So akhirnya kesan dia terpaksa kena ban. So kalau kena ban, masalah dia tuan-tuan, masalah dia orang. Okey. Itulah, kalau boleh jangan lah. TikTok kalau dengar, TikTok saya tahu mendengar saya punya live. Mendengar saya punya live. Jadi harapnya ambillah tindakan sewajarnya. Baik. Isu minum arak, Wan Saiful rujuk MP Kulai ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Ahli Parlimen Tasik Glugur Wan Saiful Wanjan telah mengemukakan usul kepada Wilayah Pertuan Dewan Rakyat Johari Abdul bagi merujuk Ahli Parlimen Kulai Teo Ning Ching ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Katanya, usul tersebut berkaitan dengan kejahatan Teo dianggap sangat sangkaan jahat terhadap dirinya dan cuba mengelirukan Dewan mengenai isu minum arak secara terbuka oleh Menteri Pelancongan Tiong King Sing. Saiful berkata pihak kerajaan seringkali memainkan sentimen 3R apabila gagal menjawab isu yang ditimbulkan di Dewan Rakyat. Menurutnya, seorang pemimpin harus punya tanggungjawab untuk menunjukkan contoh yang baik, tidak kira agama atau bangsa. Nah, isu yang disebutkan itu adalah berkenaan iaitu Parlimen bertigaman lidah tercetus di Dewan Rakyat di antara Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching dan juga Wan Saiful Wanjan berhubung isu orang bukan Islam yang minum alkohol. Ia bermula apabila Wan Saiful mempersoalkan cara Menteri Pelancongan Tiong King Sing menjawab kritikan terhadapnya yang mabuk dalam acara awam. Wan Saiful mendakwa Tiong menimbulkan perpecahan kaum dan agama dalam jawapannya berkenaan isu tersebut. Saya nak tanya, adakah YB setuju jika rakyat di luar sana katakan dalam melaksanakan peraturan 3R ini seolah-olah ada berat sebelah pihak kerajaan? Pada masa yang sama, ada juga menteri, contohnya bila kita cakap salah laku dan etika minum alkohol di halayak ramai, kita cakap etika ketika sebagai menteri, tapi dia sendiri timbulkan perpecahan kaum dan agama. Jadi ini disebabkan keadaan kejahatan tidak ada, katanya. Wan Saiful dipercayai merujuk perbahasan Tiong di Dewan Rakyat minggu lalu di mana dia mengkritik soalan Parlimen PN yang membagikan perkara itu. Tio kemudian mencabar Wan Saiful untuk menunjukkan peraturan yang melarang menteri dan timbalan menteri bukan Islam daripada minuman beralkohol. Kalau YB rasa seorang bukan Islam minum arak melanggar tata etika, saya rasa KSN akan beri nasihat kepada menteri berkaitan. Mungkin YB boleh bantu saya. Bahagian mana dalam tata etika garis panduan kerajaan yang menyatakan sebagai seorang menteri atau timbalan menteri, walau kami bukan Islam, kami langsung tak boleh minum arak, katanya. Saya dah ulas benda ni tempoh hari. Saya kata, dia bukan masalah minum arak tu satu hal. Dia dua benda yang delicate sikit. Wan Saiful menegur kerana dia minum arak di publik. Tiong dan juga Timbalan Menteri Komunikasi mengatakan bahawa adakah Wan Saiful mempertikaikan orang bukan Islam meminum arak? So pertikaian tersebut berlaku dekat situ. Persoalan tersebut berlaku dekat situ. Adakah Wan Saiful mempertikaikan orang bukan Islam meminum arak, terutama menteri dan juga timbalan menteri yang bukan Islam? Wan Saiful kata tak, dia mempersoalkan kenapa mabuk di khalayak ramai. Itu yang dipersoalkan. Now, soalan yang dibawa yang perlu dibuktikan oleh Wan Saiful adalah berkenaan dengan adakah mabuk itu dalam acara tersebut, sebab saya tahu dia bukan acara rasmi. Dia adalah kalau tak silap saya, Wan Saiful boleh bawa benda ni ke dalam ke jawatan kuasa yang dirujuk tadi tu berkenaan bahawa dia adalah satu satu program rasmi. Setahu saya dia bukan program rasmi. Dia satu tanglong something, pesta tanglong ke pada malam di Pelangai pada waktu itu. So kalau sekiranya dia acara rasmi dalam satu kapasiti rasmi, ya, dia satu kesalahan. Tetapi kalau di luar daripada kapasiti rasmi, maka bukan. Adakah dia satu kesalahan atau tidak? Saya tak kata bukan. Maka itu tujuan Wan Saiful kena rujuk. Bukan setakat kena rujuk Timbalan Menteri Komunikasi tersebut. Saya rasa terujuk sekali Tiong ni ke dalam jawatan kuasa disiplin tersebut berkenaan dengan isu ini. Sebab kalau sekiranya ding-dong dekat dalam Dewan saja, dia setakat dekat situ sajalah, dia tak ke mana. Sebab itu yang pertama. Yang kedua, macam saya kata tadi, tak ada isu lain ke Wan Saiful? Tak ada isu lain ke nak bawa kan? Sampaikan isu itu pun nak jadi bawa dah. Isu Tiong ni mabuk nak jadi bawa. Kita kenal Tiong ni dah lama. Kita orang tak bukan Sarawak ni tak pernah bangkitkan benda tu pun. Bukan sebab apa? Sebab kita tahu dia memang macam tu. Bukan satu, kita tak kata betul, kita tak juga kata salah. Dan itu dia cara meraihkan orang dan itu kaedah dia. Selagi dia tidak melanggar undang-undang, itu cara dia. Kami tak menghalang, kami tak marah pun, itu dah kaedah dia. Dan itu saya kata, kalau dia menyalahi undang-undang, maka tugas Wan Saiful untuk